kita pada sesi tutorial yang seterusnya, iaitu Google Form. Baik, dalam tutorial kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk mencipta section dan juga based on section answer. Baik, seperti biasa, kita buka kita punya Chrome browser. Okey. Untuk menjimatkan masa, saya telah membina satu Google Form yang ringkas untuk latihan kita pada pagi ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan pun boleh membina satu Google Form yang ringkas macam saya buat ni. Cuba tengok saya punya header atas ni. Cantik tak? Okey, header ni tidak ada dalam mana-mana theme option Google Form. Okey, bagaimana nak mencipta header macam ni? Okey, ini kita akan belajar dalam sesi seterusnya. Baik. Okey, saya namakan latihan saya sebagai latihan section dan based on answer section. Okey, maksudnya kita dah ada satu set nama murid, mungkin satu kelas ataupun dua kelas ataupun tiga kelas. Okey, jadi murid tidak perlu menaip nama mereka. Apabila mereka pilih sahaja nama kelas, next automatik nama yang ada dalam kelas yang dipilih akan muncul. Kelas lain tidak ada. Jadi dah menjimatkan masa mereka untuk menaip nama. Kita hanya bina form ni sekali saja dan kita boleh duplicate form ni, make a copy, dan kita boleh gunakan untuk latihan-latihan ataupun quiz-quiz seterusnya menggunakan format yang sama. Okey, baik. Saya akan tunjukkan cara ya. Okey, mari kita sama-sama buat. Okey, seterusnya, okey, kita masukkan question yang pertama, iaitu sila pilih kelas. Okey. Di sini saya masukkan satu amanah dan yang kedua saya masukkan satu adil. Okey, saya pilih multiple choice sebab kelas tak banyak. Tapi kalau kelas itu banyak sangat, kita boleh tukar kepada drop down supaya tak nampak dia berselerak. Okey, jadi saya pilih multiple choice. Dia hanya boleh pilih satu kelas sahaja. Sekiranya dia pilih satu amanah, hanya murid satu amanah sahaja akan keluar. Jika dia pilih satu adil, hanya murid satu adil sahaja yang akan muncul. Kan dia nampak lebih menarik. Okey, baik. Seterusnya, kita tambah section. Okey, add section. Di sini ada dua kelas, kita kena tambah dua section. Section yang pertama satu amanah, section yang kedua satu adil. Kalau kita ada tiga kelas, kita kena tambah 3 section. Kalau kita ada 4 kelas, kita kena tambah 4 section. Okey, saya tambah section yang pertama. Okey. Satu nah, baik. Kemudian saya tambah soalan, add question. Okey, di sini kita akan masukkan nama murid. Okey, kalau kata kita ada 30 orang nama murid, kita tak payah type satu-satu. Kita just copy and paste sahaja daripada Excel ataupun Google Sheet. Okey, saya dah siapkan senarai nama murid dalam Google Sheet. Okey, di sini saya ada dua kelas, iaitu satu amanah dan satu adil. Okey, saya just select semua nama murid yang ada dalam satu amanah. Okey, saya copy, saya pergi ke form, kemudian saya paste. Okey, nampak? Nama semua dah masuk. Okey, di sini kita masukkan nama murid. Okey, baik. Saya pilih drop down. Kalau tuan-tuan nak pilih multiple choice pun boleh, nak guna drop down pun boleh. Kalau multiple choice tu dia nampak memanjang sampai ke bawah. Kalau drop down, kita klik, baru senarai nama tu akan ada, jadi form kita tu nampak cantik. Okey, kita pilih drop down. Okey. Section yang kedua, kita masukkan satu adil. Okey, seperti biasa, kita add question. Di sini kita tulis nama, kita pergi ke senarai nama satu adil. Kita copy, Ctrl C, kemudian pilih drop down, kemudian Ctrl V. Okey, dah siap. Okey, kemudian section yang ketiga barulah
soalan. Okey, kita bagi arahan. Okey, sila jawab soalan di bawah. Okey, saya buat satu soalan ringkas sajalah. Okey, saya guna multiple choice. Okey, soalan yang pertama. Okey, apakah nama ibu negeri negeri Pulau Pinang? Okey, yang pertama Bukit Mertajam. Okey, yang kedua George TOWM, dan yang ketiga Bayan Lepas. Okey, baik. Contohlah kan. Okey, jadi kita make a quiz dan kita jadikan ini sebagai soalan quiz kita. Okey, kemudian kita tengok di sini, check balik. Okey, satu amanah, satu adil. Section 2, satu amanah, nama murid satu amanah. Section 3, satu adil, nama murid satu adil. Dan section 4 ialah soalan-soalan yang akan kita tanya kepada murid kita ataupun kepada responden kita. Okey, baik. Langkah seterusnya, sila ambil perhatian. Okey, sila ambil perhatian. Okey, kembali ke atas sekali. Kembali ke atas sekali, iaitu section yang pertama. Okey, dalam section yang pertama ni kita aktifkan go to base answer. Go to section on answer. Go to section based on answer. Go to section based on answer. Okey, klik sekali. Okey, bila klik sekali, kita dapati ada satu menu akan muncul di bawah setiap soalan. Satu amanah, di bawah ni ada satu menu lagi muncul. Di bawah satu adil, ada satu lagi menu akan muncul. Di sinilah kita akan tentukan apabila murid klik satu amanah, dia akan pergi ke mana. Dia klik satu adil, dia akan pergi ke mana. Di sini tidak boleh silap. Kalau silap nanti klik satu amanah, dia akan pergi ke satu adil. Kalau kita klik satu adil, nanti dia akan pergi ke satu amanah sebab target kita salah. Okey, jadi di sini kita nak supaya klik satu amanah pergi ke satu amanah. Okey, continue to next section. Kita klik drop down menu di sini. Okey, kita pilih satu amanah. Okey, supaya klik satu amanah, dia akan pergi ke satu amanah. Okey, satu adil, klik menu di bawah. Okey, go to section 3, satu adil. Baik. Nampak? Siap. Okey, jadi di sini apabila klik satu amanah, automatik nanti hanya satu amanah saja akan muncul. Apabila klik satu adil, nanti hanya satu adil saja akan muncul. Okey, seterusnya setelah murid pilih kelas, pilih nama, dia nak pergi ke mana? Okey, dia terus pergi ke soalan. Okey, satu amanah, pilih kelas satu amanah, muncul nama satu amanah, pilih nama, kemudian seterusnya klik next, dia akan pergi ke soalan. Begitu juga dengan satu adil, pilih kelas satu adil, nanti muncul nama satu adil. Okey, klik next, dia akan pergi ke soalan. Okey, baik. Jadi di sini kita kena set satu lagi section. Di bawah satu amanah, kita klik di sini. Lepas pilih satu amanah, dia akan pergi ke sila jawab soalan di bawah. Okey, satu adil pun sama juga. Klik di sini, dia akan pergi ke sila jawab soalan di bawah. Jadi bila selesai jawab soalan, maka dia boleh submit. Baik. Okey, kita test kita punya form. Okey, klik preview. Okey, latihan section dan based on answer section. Okey, contohnya saya pilih kelas satu amanah. Saya klik next. Okey, nampak? Nama satu amanah sahaja akan muncul. Dia pilih nama, kemudian next. Okey, dia jawab soalan, kemudian submit. Okey? Okey, kita try satu adil pula.
Okey. Pilih satu adil. Klik next. Okey, satu adil. Pilih nama satu adil. Zaitun binti Usman. Klik next. Nama. Terus pergi ke soalan. Kemudian dia boleh submit. Itulah yang dikatakan sebagai section dan based on section. Okey, yang pentingnya di sini. Kita perlu kenal pasti kelas dan kita kenal pasti di mana kelas tu akan pergi apabila murid telah membuat pilihan. Saya ulang balik. Dia klik satu amanah, dia akan pergi ke satu amanah. Dia klik satu adil, dia akan pergi ke satu adil. Bila dah siap pilih nama, maka dia perlu menjawab soalan. Satu adil, bila dah siap pilih nama, dia perlu menjawab soalan. Okey, baik. Untuk memastikan murid-murid kita ataupun responden kita tidak tertinggal semua soalan yang perlu dijawab, kita klik required. Ini pun kita klik required. Yang ni pun kita klik required. Okey, baik. Ni pun kita klik required supaya diorang tidak tertinggal untuk menjawab soalan. Okey, seterusnya kita buat sedikit setting. Contohnya apabila kita menggunakan email MOE, kita publishkan kita punya form. Kalau kita tak buat setting ni, nanti siapa-siapa yang dapat kita punya form, dia tak boleh jawab. Dia perlu permission daripada kita. Jenuh kita nak bagi permission seorang-seorang. Okey, jadi kita buat sedikit setting. Okey, pergi ke menu setting. Okey. Asalnya dekat bahagian setting, general, requires sign in, ini bertanda right. Asalnya yang ini bertanda right. Kita buangkan tanda right. Okey, kita buangkan tanda right. Okey. Kemudian dekat presentation, okey, kita bagi sedikit penghargaan. Okey. Terima kasih kerana sudi menjawab soalan. Okey. Kemudian klik save. Okey, untuk publish kita punya soalan, okey, kita klik send. Okey, kita pilih menu yang di tengah-tengah ni. Okey. Kemudian inilah yang kita sebarkan kepada umum. Kita sebarkan dalam grup WhatsApp kelas. Kita sebarkan dalam grup Telegram kelas kita. Okey, kalau kata alamat ni panjang sangat, kita boleh shortenkan dia. Nampak dia lebih pendek. Nak bagi cantik lagi, kita gunakan apa-apa aplikasi web untuk shorten URL seperti gg.gg ataupun tiny.cc ataupun bit.ly dan sebagainya. Okey, InsyaAllah moga-moga tutorial ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menghasilkan Google Form yang lebih sistematik dan cantik. Okey, jadi setakat itu dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.